Baitillah. Baitul Izzah dengan pertama dengan Baitillah dia berbetulan. Mana kalau campur batu daripada Baitul Izzah, batu itu akan jatuh bertepatan dengan Baitillah. Itu dewan tempat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel mentakbir alam. Malaikat ni mentakbir alam. Pada ni. Tapi macam sebut mengelepah lah. Malaikat hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah lemah. Itu malaikat. Hamba Allah. Bukan pembantu bagi Allah. Bukan penolong bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah. Ini ayat dalam kitab Faridatul Fara'iq ni comel ni. Ayat kitab Faridatul Fara'iq ni. Dan wajib i'tiqad bahawa seada bagi Allah Ta'ala malaikah, dan mereka itu malaikah beberapa hamba Allah yang dipeliharakan akan mereka itu daripada mengerjakan maksiat. Beberapa hamba Allah. Ni comel. Malaikat hamba Allah, bukan penolong bagi Allah, bukan pembantu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tadi sebut malaikat mentakbir alam itu hanya pada zahir. Hakikinya mudabbir hakiki Allah subhanahu wa ta'ala jua. Malaikat mentakbir alam. Anak Adam menjadi khalifah mentakbir bumi. Kita ni ada tugas masing-masing. Kita ketua keluarga mentakbir keluarga kita. Orang yang bekerja kerajaan ada nama benar, pegawai takbir. Oh, dia takbir. Dia yang ada takbir ni atur lah. Oh, dia yang atur. Yalah, merekalah pegawai takbir. Takbir hakiki milik Allah. Tetap dah waktunya. Takbir hakiki milik Allah, pilihan hakiki milik Allah, kehendak hakiki milik Allah, perbuatan hakiki milik Allah. Waktu tak lari dah. Tapi disandarkan takbir kepada makhluk. Memilih kepada makhluk. Kehendak kepada makhluk. Perbuatan kepada makhluk. Itu majaz sahaja, bukan hakiki. Nanti kita bicara hal malaikah lah pulaknya. Tugas-tugas malaikah samalah. Itu hanya majaz. Hakikinya semua yang berlaku keesaan Allah pada perbuatan. Malaikah hamba Allah, macam manusia, macam jin, hamba yang lemah, tidak ada sebarang perbuatan. Itu pegangan kita. Tapi kita sebut malaikat empat ni, kepala ni, mudabbirati amr, yang mentadbir segala pekerjaan. Yang mentadbir segala pekerjaan. Hakikinya yang mentadbir adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cerita malaikat. Minggu lepas, minggu dahulu cerita bab iblis dan syaitan. Samalah iblis dan syaitan. Apa yang berlaku pada iblis dan syaitan, itulah af'alullah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitanlah, iblislah yang menyesatkan anak Adam. Yang menyesatkan anak Adam yang hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa menyesat oleh Allah Ta'ala akan sesiapa, yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa menyesat oleh Allah Ta'ala akan sesiapa. Allah yang menyesatkan hakiki. Ini pegangan kita. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida.
Dan siapa yang menyesat oleh Allah Ta'ala, itu kafir tu. Wa man yudlil man yahdillah, sesiapa yang hidayah oleh Allah. Wa man yudlil, dan sesiapa yang menyesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pegangan ni. Dan Quran banyak kan. Orang ceramah tu. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Orang ceramah. Sesiapa yang memberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang boleh menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan sesiapa yang menyesat oleh Allah Ta'ala, tiada sesiapa yang dapat bagi hidayah ke dia. Rukun yang keenam kan, baik qada qada, jahat qada qada. Jahat ni bukan jahat manusia, jin sahaja, jahat iblis, jahat syaitan, qada qada lah. Nak lagi ke mana lagi? Ni kadang-kadang bukan jahat jin, bukan jahat iblis, syaitan, tidak dipegangi, tidak diimani akan qada-qada Allah. Mereka mengkufuri akan qada-qada Allah pada perkara jahat daripada jin, daripada syaitan, iblis. Bahkan terkadang perkara jahat daripada manusia sendiri pun tidak diimani ianya qada-qada Allah Ta'ala. Bahkan mengkufuri akan rukun keenam, perkara jahat qada-qada. Tutup buku, tak ada cerita. Rukun iman tak lengkap, tak ada cerita. Tak ada cerita. Balik awal dah tahulah, tapi tak ada cerita. Tak ada bicara. Rukun keenam pun tak lepas. Perkara jahat manusia pun tidak diimani. Perkara jahat jin, syaitan, iblis. Mana perkara jahat syaitan, iblisnya menyesatkan anak Adam, qada. Nak lari ke mana? Pelik ke? Ada orang ditercengang, dia rasa macam pelik, tapi api letak di rukimat kenang, dia tak boleh nak lari lah. Pelik dengar mulut ustaz tapi apabila letak di baik jahat qada, baik jahat qada, tak boleh nak lari dah, dia kata. Pelik tu pelik. Mula-mula memang mereka tidak imani, bukan kufuri. Tapi nak lari tak boleh, nak bertikar tak boleh, nak tolak tak boleh. Sebab rukun keenam, baik jahat qada. Cuma mulut sebut baik jahat qada, malangnya tidak diimani. Baik manusia, jin, malaikat beriman qada, jahat manusia, jin, malaikat, syaitan, iblis kufur dan melakukan maksiat qada. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qada. Terkejut, pelik, tapi tak boleh lari sebab jelas. Tapi malanglah daripada umur baligh tidak diimani akan rukun iman yang keenam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadra dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan sesiapa yang mendaki oleh Allah Ta'ala, tu qada, akan bahawa menyesak oleh Allah Ta'ala ke siapa? Itu qadar. Allah kehendak pada azal, qada, akan bahawa menyesak oleh Ta'ala akan sesiapa. Menyesak tu qadar. Saat sekarang ni, sesaknya manusia yang kufur, sesaknya manusia yang melakukan maksiat, itulah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita malaikat tak lepas, pergi pada syaitan, iblis tak lepas juga. Malaikat ada tugas-tugas dia. Itu hanya majazi sahaja, yang berlaku kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 kepala malaikat itu tugas mereka adalah mentadbir alam. Tugas mereka mentadbir alam.
Jadi 10 malaikat yang wajib diimani atas jalan tafsir mana? 4 kepala-kepala yang dahulu. Dan Munkar dan Nakir. Jadi Munkar yang kelima. Dan Nakir yang keenam. Daripada 10 malaikat yang wajib diimani atas jalan tafsir. Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ni dia akan tanya kepada orang yang beriman, tanya orang yang fasik, tanya orang yang kafir. Munkar Nakir sama yang tanya. Cuma Munkar Nakir yang tanya ni, orang mukmin pun Munkar Nakir tanya, mukmin yang fasik pun Munkar Nakir tanya, orang yang kafir pun Munkar Nakir tanya. Cuma berbeza rupa dan cara bertanya. Rupa tak sama, cara bertanya tak sama. Ini pandangan yang muktamad. Walaupun ada setengah pandangan menyatakan bahawa Munkar dan Nakir ni tanya orang kafir. Orang mukmin, malaikat yang bernama Mubasyirun wa Basyir. Nama lain pula. Itu pandangan daif lah. Pandangan muktamad. Munkar dan Nakir yang samalah. Tanya orang beriman yang fasik. Tanya orang kafir, Munkar Nakir yang sama, tapi rupa yang berbeza, cara bertanya yang berbeza. Munkar dan Nakir yang bertanya keduanya akan segala orang mati. Segala orang mati. Sama ada mukmin ataupun kafir. Tanya akan orang yang mati ni. Tanya akan roh dan jasad. Sebab selepas dikebumikan, roh akan dikembalikan kepada jasad. Yang ditanya, roh setengah jasad. Yang dapat nikmat, roh setengah jasad. Yang diazabkan, roh serta dengan jasad. Sebab selepas dikebumikan, roh akan dikembalikan balik kepada jasad. Tapi hidupnya, hidup antara hidup dan mati. Bukan hidup sebagai atas dunia. Jadi, segala yang mati yang ditanya ni, tanya roh setengah jasad. Dapat nikmat, roh setengah jasad. Kemudian diazabkan pun sama juga, roh serta dengan jasad. Kemudian persoalan kubur ni, persoalan berkaitan dengan pegangan. Persoalan kubur, persoalan berkaitan dengan pegangan. Soalan berkaitan dengan pegangan. Ada setengah ulama menyatakan, ditanya akan sekalian persoalan pegangan. Kata setengah ulama, ditanyakan akan sebahagian daripada persoalan pegangan. Ini persoalan dalam barzah. Dimulai dengan Man Rabbuk, siapa Tuhan kamu? Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lah Tuhan bagi sekalian alam. Allah lah Tuhan bagi kami. Orang yang beriman, yang berakidah Allah sebagai Rabb, dapatlah jawab Allahu Rabbi ataupun Rabbi Allah. Boleh jawab. Bukan soalan ni, soalan bocor ni, bukan ni. Senang je. Man Rabbuk, Allahu Rabbi. Benar Allah Tuhanku. Bukan. Jawab dengan iman masing-masing. Jawab dengan iman masing-masing. Kalau tidak, jawapannya apa? La adri, tidak aku tahu. La adri, tidak aku tahu. Kemudian pertanyaan Munkar Nakir ni apa lughah yang digunakan? Setengah pandangan serah kepada Allah Subhanahu wa taala, setengah pandangan
akan ditanya dengan lugah masing-masing. Dia akan ditanya dengan lugah masing-masing. Marabbuk, siapa Rabb kamu? Rabb, tuan. Rabb ni tuan yang hakiki. Ilah ni sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Rabb, tuan yang hakiki. Yang orang disebut tu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Duduk jaja tauhid rububiyah, tetapi tidak berpegang akan tauhid rububiyah. Asas pada tauhid rububiyah, hakikinya tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Itu dia asas tauhid rububiyah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Itu dia asas tauhid rububiyah. Golongan yang duduk jaja nama tauhid rububiyah, mereka bukan mentauhidkan Allah pada perbuatan, bukan mereka jelas-jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mereka jelas-jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Boleh tengok dalam rakaman-rakaman pengajaran mereka. Oh, ni saya biasa sebut ni. Dia boleh sebut benar. Hak dia bawa tu, kalau belajar kaedah sifat 20 akan disebut sebagai kam muttasil pada af'al. Oh, dia pandai sebut. Kalau belajar sifat 20 yang mereka tolak. Yang mereka tolak. Kalau orang belajar sifat 20, pegangan yang diajar ni dinamakan kam muttasil pada af'al. Itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah akidah mereka. Ada hak sifat 20 hajar tu salah bagi mereka. Sebab tu mereka tolak sifat 20. Sebab selain daripada mereka nak menyerupakan Allah dengan makhluk, bahkan mereka mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sifat 20 kan, wahdaniyah pada af'al, jangan lupa dahulu dua makna. Mustahil berbilang pada perbuatan, dua makna juga. Jangan lupa tu. Kam muttasil pada af'al macam mana, kam munfasil pada af'al macam mana. Golongan ni mensyirikkan Allah kam muttasil pada af'al. Mereka berpegang akidah qadariyah. Allah letak upaya pada hamba, upaya pada hamba tu yang menjadikan perbuatan hamba sendiri. Hak ni dikatakan pegangan ahli sunnah jemaah. Dia pun katalah, kalau ngaji pada 20 seumpama ni namanya kam muttasil pada af'al, tapi bagi mereka itulah tauhid bagi mereka. Walau mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lucu tauhid rububiyah. Lucu tauhid rububiyah. Yang baik tu. Golongan-golongan yang membid'ahkan umat Islam, mensyirikkan umat Islam, sebenarnya merekalah yang berpegang dengan i'tiqad yang bid'ah, dan merekalah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang duk sibuk ke kita bid'ah ni sambut maulud tu je. Bid'ah ni baca talqin. Bid'ah ni bertahlil selepas kematian. Bid'ahnya berwirid ramai-ramai, Nabi tak buat. Sudah berwirid pula, berdoa pula ramai-ramai lepas sembahyang, Nabi tak buat. Hidup mayat tu je bid'ahnya. Itu furu agama je. Yang sebenarnya mereka beriktikad dengan iktikad yang bid'ah. Mensyirikkan umat Islam, merekalah yang mensyirikkan Allah pada af'al. Anda kena ngaji molek. Bahaya golongan. Golongan ni cukup bahaya. Tapi golongan ni golongan yang kuat, yang duduk belakang mereka. Golongan yang banyak duit, pergerakan mereka laju sebab mereka banyak duit.
Golongan ni bawa i'tiqad yang bid'ah. Golongan ni bawa i'tiqad mensyirikkan Allah pada af'al. Lucu tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tauhid uluhiyah, rabbil alamin tauhid rububiyah. Nak jawab ni, mar rabbuk. Nak jawab macam mana kalau mensyirikkan Allah pada af'al? Sebab jawab bukan jawab dengan kepasihan lidah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Ni biasa ayat ni. Yang baca talqin baca ayat ni tau. Orang baca talqin kan dia baca ayat ni. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Menetap oleh Allah Ta'ala akan mereka yang beriman dengan qaul yang sabit, qaul yang tetap ketika hidup atas dunia. Apa dia? Kalimah la ilaha illallah. Itu qaul sabit, perkataan yang tetap ketika hidup atas dunia. Apa dia? La ilaha illallah, istighna iftikar. Itu tauhid uluhiyah. Bila orang beriman kena ada dua. Tauhid uluhiyah kena ada, tauhid rububiyah pun kena ada. Baru sah sebagai orang yang beriman. Atau nak kejap molek tu. Pegangan mengesakan Allah pada af'an. Pegangan comel, istiqamah atas ketaatan, maka tak ada kebimbangan lah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang lain pula, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bitu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah atas ketaatan zahir dan batin, fala khaufun alaihim, tak ada ketakutan akan mereka ketika mereka mati, walahum yahzan, tidak ada perkara yang diceritakan akan mereka. Rabbunallah summa istaqamu, Rabb kami ialah Allah, dan istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Tak ada ketakutan dah lah. Siapa? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Nak beriman soleh itulah kejap fardhu tauhid, fiqh, tasawuf. Itu jalan dia. Jadi Munkar dan Nakir yang bertanya keduanya akan segala orang mati. Orang mati ni ramai ni. Munkar Nakir nak tanya macam mana, ramai jauh-jauh pula. Kata setengah ulama, Munkar Nakir ni besar. Walaupun ramai hak mati, jauh duduknya hak mati, tapi Munkar Nakir ni sempat lagi bertanya kerana mereka besar. Kata setengah ulama, Munkar dan Nakir itu ketua. Yang bertanya tu malaikat yang di bawah daripada Munkar Nakir lah. Itu kata setengah pandangan. Dah orang mati ramai kan. Sekarang ni Munkar Nakir ni ramai juga ke? Dah Munkar Nakir ni dua malaikat, tak ada ramai pun. Dan macam nak bertanya, orang mati ni ramai satu-satu masa tu. Orang mati ni ramai kan satu-satu masa. Kau nak jauh-jauh pula duduk. Nak kira mana? Sama dengan bicara Israel gitu juga. Israel pun sama juga. Orang mati ni ialah setiap saat berapa ramai mati. Tak ada dalam internet.
Setiap saat berapa ramai bayi dilahirkan. Setiap saat berapa ramai orang mati. Satu dunia ni kira saat dah. Tak kira minit. Tak kira jam. Tahu? Kau kan? Satu-satu saat ni. Ni satu-satu saat. Berapa ramai kau bayi dilahirkan. Tiap-tiap saat ni berapa ramai hak mati. Tak ada. Tak dalam internet tak ada. Ya ada. Takkan tak ada. Apa panggil apa? Data tau. Apa panggil data? Tak ada. Setiap saat ni ramai mana hak mati ni setiap saat ni. Setiap saat ni ramai mana hak mati. Dan macam mana Israel nak cabut nyawa ramai. Israel besar. Boleh cabut seketok berapa ribu juta apa je boleh cabut. Ada. Kata selamat tidak. Israel itu ketua. Malaikat yang mereka ke tangan tu ramai lah. Ni sama bicara muka nakir. Jadi hak ditanam ni, hak tadi mati. Tengah tanam sekarang ni. Ni tengah ke bumi sekarang ni. Haram berapa ramai. Kemudian muka nakir tanya. Dah ramai mana muka nakir nak tanya? Dah muka nakir besar. Sempatlah tanya. Kata setengah dok, muka nakir ketua. Hak tanyanya ramailah malaikahnya. Yang diketuai oleh muka nakir. Kau kita ngaji macam mana? Yelah, maklumlah kitanya muka nakir tanya, muka nakir tanya. Kita maklumlah. Tapi macam mana pegangan kita? Muka nakir nak tanya macam mana ramai mana orang mati. Ke bumi belah Kedah tu. Tu dua pandangan lah. Satu pandangan, muka nakir tu besar. Walaupun ramai orang mati jauh-jauh, muka nakir sempat bertanya. Sama macam Israel juga. Walaupun mati di satu-satu saat tu ramai, Israel yang samalah yang mencabut nyawa. Sebab Israel besar. Dia muka nakir ni, dia bertanya selepas daripada dikebumikan. Selepas dikebumikan, muka nakir pun tanya. Sebab Nabi pernah bersabda, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai ke bumi jenazah, Nabi pun bersabda, istaghfiru li akhikum fa innahu an yus'al. Minta ampun oleh kamu bagi saudara kamu kerana sekarang ditanya. Sekarang ni ketika Nabi masih lagi berada di atas kubur selepas selesai ke bumi. Bukan tunggu balik belaka. Tunggu balik belaka, senyap dah muka nakir pun mari. Kalau tak balik muka nakir tak mari gitu. Lepas tu pakat tunggu gili-gili. Muka nakir pun tak mari tanya. Kan? Tak kita dengar masa budak-budak. Balik belakang habis dah. Melangkah 7 langkah orang yang terakhir, muka nakir pun mari. Sebab tu jangan balik belaka. Tunggulah seorang dua, kemudian nak balik gating orang lain. Tapi ada orang yang dia membaca Al-Quran. Dia bukan nak sekat muka nakir. Dia baca Quran. Maka diminta oleh keluarga si mati supaya khatam satu Al-Quran. Selepas ke bumi, mula baca Quran 2 orang. Pada ni. Lepas tu adalah masa-masa dia beberapa jam. Marilah kawan dia pula 2 orang ganti. Itu bukan nak tunggu supaya muka nakir tak mari, bukan. Dia nak khatam Al-Quran secepat mungkin. Ada ni. Bila baca atas kubur, tak wajib diniat. Bila bukan wajib.
Bila baca atas kubur, tak perlu diniatkan pahala akan sampai kepada si mati sebab baca atas kubur dia. Tak perlu diniatkan. Kalau baca di rumah, kita kena niatkan pahala. Kalau baca di kubur, tak niat pahala. Faham tak ni? Maka dia nak khatam Quran tu, dia pun gilir-gilir. Tengah malam, dia pasang lampu. Nyamuk ramai, dia pasang obat nyamuk. Lepas tu cerah. Adalah orang ripuk pejabat agama, orang sembah kubur, pejabat agama pun mari likung. Pernah berlaku di Kuala Terengganu. Dia mari likung, mari kepung lah. Dah sembah kubur Kubur tepi jalan. Faham-faham lah, takkan nak sembah kubur tepi jalan. Tu cerah orang sedang membaca Al-Quran. Baca esok lah, dia nak selesai khatam. Baca 2 orang. Sekejap khatam dah, esok khatam lah. Riput jabak orang. Mari tengok. Oh, hak dia kenal juga tukang baca. Tahulah siapa yang riput. Yang riput tu ustaz yang berada di hadapan kubur tu. Di situ ada pasar raya. Ustaz tu tugas di pasar raya. 2-3 hari ustaz tu nak mari ke pasar raya. Sebab orang cari dia. Tohmoh orang sembah kubur dia ni. Sembah kubur dia kata. Sembah kubur tu kafir. Apa tuduhan begitu? Dia baca Quran. Sebab keluarga dia nak suruh khatam secepat mungkin. Ke mana? Siapa kedok pahala? Suruh orang baca tu pakai pandangan siapa pahala. Ada pandangan tak siapa pahala. Tak suruh baca lah. Ada pandangan siapa pahala. Baca lah. Itu pulang pada masing-masing. Sudahlah. Oh, untunglah dia. Dia boleh cari ramai orang baca Quran. Sebab dia banyak duit. Memang untunglah orang banyak duit. Kenapa tak untung? Kalau dia gunakan jalan kebaikan, tak untung. Orang banyak duit akan untung kalau gunakan jalan kebaikan. Orang banyak duit, derma banyak mana? Orang tak ada duit, derma sikit-sikit. Untung dia, untunglah. Orang banyak duit, untung. Kalau digunakan atas jalan kebaikan. Pelik apa? Ada ni. Orang mati tu orang kaya. Berapa masjid dia buat? Untung dia, untung lah. Kita mati, banyak mana derma ke masjid? Hari Jumaat pun sayang nak derma Kalau tong tak lalu depan, tak saudara harap nak potong tepi-tepi dinding, tepi-tepi tiang. Lekok kok jauh nak potong tepi tiang. Tapi dah tong lalu depan mata, orang napok. RM1 itulah dibubuhnya. RM1 dibubuh. Mana tak ni? Ais kering tak boleh beli RM1 Tahu tak? Ais kering tak boleh beli RM1. Ais kering plastik tu boleh lah. Sungguh ni. RM1 apa benda RM1? Saya pernah dengar orang ceramah. Dia kata ni ceramah lucu ni. Dia kata duit RM1 bertemu dengan kawan dia duit RM50. Dia pun bercakap, lama tak nampak. Duit RM1 tanya duit RM50. Dia tanya duit RM1 lama tak nampak. Duit RM1 jawab apa? Saya berpindah daripada satu tabung masjid kepada satu tabung masjid. Oh duit RM50 ni, oh saya duduk di tempat kelak-kelak. Oh gitu duit RM50. Duit RM1 berpindah satu tabung masjid pada satu tabung masjid. Sebab apa? RM1 je. RM1 pula digupar. Tahu gupar? Apa? Gupar lah. Apa? Dia panggil apa? Tahu gupar? Tahu gupar. Perkataan dia apa gupar ni? ID? Ramas? Ramas? Gitu? Ya, ni gini ni. Kita panggil gupar. Ramas. Dia buat gini-gini, dia pun masuk. Orang yang tukang ngira duit tu kok Allah. Macam nak kena gini. Duit RM1 dia gupar. Allah dah lalu lah. Dan memang orang kaya, orang banyak harta, dia beruntung kalau guna jalan kebaikan. Ada orang berlaku kematian, dia panggil ni budak-budak tahfiz. Mari rumah dia. Rumah si mati ni, keluarga dia panggil. Dia cari 10 orang, 20 orang, 30 orang supaya khatam Al-Quran sebanyak-banyaknya sementara belum mandi.
Allah untungnya dia banyak duit. Untung lah. Daripada duduk bersembang lah. Orang mati duduk bersembang. Cuba tengok orang mati. Tukang ziarah bersembang. Anak si mati bersembang. Orang ziarah bersembang sebab anak dia pun bersembang. Ni dak berlaku kematian keluarga, dia panggil orang hafal Quran, kena panggil amal sebab dia nak khatam berkali-kali. Baca punya baca sebab masa nak memandikan lambat lagi. Untunglah banyak duit, untunglah. Pada untungnya. Dibaca pula berhampiran dengan mayat. Tak payah niat, pahala baca Quran dapat pada si mati. Oh, kalau gitu tak payah mengaji Quran kita. Hak tu hak bahagian kita sendiri. Kenapa tak payah mengaji Qurannya? Dah tu suruh orang baca lagi. Apa? Cukup dah kita baca sendiri. Pesan kepada anak-anak, kalau ayah mati jangan panggil mengaji Quran. Sebab pahala ayah mengaji Quran banyak dah. Tak padang nak bawa dah di akhirat. Gitu. Dah banyak dah baca Quran, tak payahlah orang lain baca Quran lepas kita mati. Pesanlah ke anak-anak. Sebab kita pahala baca Quran banyak sangat dah. Gitu. Hak kita baca, kita baca. Hak ni, hak orang lain baca pula di hadapan mayat ni pula. Biasa buat gini orang banyak duit. Beruntung banyak duit. Betul? Beruntung banyak duit. Dia bila selesai ke bumi, muka nakir segera datang. Sebab itulah kita masa ke bumi, ke sesasa ke bumi, yang paling afdal kita istighfar kepada si mati. Boleh belaka istighfar pun boleh, tahlil pun boleh, baca Quran pun boleh ketika ke bumi. Tapi afdalnya kita perbanyakkan istighfar. Itu lebih afdal. Afdal belaka tahlil pun afdal, baca Quran pun afdal. Tapi masa ke bumi ni yang paling afdal ada istighfar. Dia minta keampunan kepada si mati. Lebih afdal. Yang orang buatnya apa? Pada masa ke bumi, bersembang juga. Itu budaya yang sangat huduh. Ziarah si mati, bersembang. Ke bumi si mati, bersembang. Tak habis-habis bersembang. Cuba tengok di kuburan. Dia istighfar pada si mati, dia bertahlil, dia baca Quran, dia bersembang. Ada orang, masa tengah ke bumi tu, dia suruh Tok Syekh tahlil, Tok Syekh, bukan, dia suruh Tok Imam, tahlil Tok Imam, dia bosan dengar orang tu bersembang. Ni tengah-tengah ke bumi ni, tengah ke bumi. Tok Imam pun, afdalu zikri, la ilaha illallah, tahlil belaka, barulah tak boleh bersembang. Dan sekarang ni belum selesai ke bumi pun lagi. Sedang ke bumi, tiba-tiba ada orang minta Tok Imam tahlil lalu. Lepas tu ramai-ramai ni, tengah bekerja lah ni. Bekerja dengan tangan, tahlil dengan lidah. Tak ada apa-apa pun. Tahlil habis orang. Baru jadi. Sebab apa? Kau tidak. Tak ada macam tak ada ajaran. Kenapa? Tengah ke bumi pun bergelak ketawa, bersembang. Tak ada adab. Yang tak ada adab. Dia pun suruh orang tahlil. Barulah tidak bersembang. Kemudian muka nakir ni ditanya akan segala orang mati. Bukan muka nakir ni tanya di dalam kubur, bukan. Muka nakir tanya akan segala orang mati yang berada di alam barzah. Sama ada dikebumikan ataupun tidak, ghalibnya dikebumilah. Dipanggil soal kubur. Nikmat kubur, azab kubur. Soal kubur tu ghalib. Orang mati akan dikebumikan. Tapi yang ditanya bukan yang dikebumikan. Segala orang yang mati sama ada ke bumi ataupun tidak. Yang dimakan oleh binatang buah, mana ada ke bumi. Yang mati lemah, tidak dijumpai jenazah, mana ada ke bumi. Tak soal lah. Soal akan segala orang yang mati. Soalan tu ada setengah mengatakan 3 hari, ada setengah mengatakan 7 hari. Jadi 3 hari ke 7 hari ke,
kepada keluarga-keluarga si mati, perbanyakkan amal ibadah dan perbanyakkan sedekah jariah. 3-7 hari ni keluarga si mati, anak cucu si mati, yang tak ada khilaf ulama, apa kebaikan yang dia lakukan, pahala automatik pada arwah mak ayah. Jadi keluarga si mati 3 hari 7 hari ni jangan buat kerja lain lah pada ni. Fokus kepada amal ibadah, fokus kepada tahlil, fokus kepada kalau berkemampuan infak pada jalan agama Allah. Atas nama si mati ke tidak terpulang, tapi tetap dapat pada si mati sebab anak cucu kebajikan yang dilakukan. Ulama tidak berbeza pandangan, si mati akan dapat pahala automatik. Tapi kalau nak infak fi sabilillah, nak guna nama si mati, lagi bagus, tak ada apa-apa pun. Tak menggunakan nama si mati pun tak apa, sebab memang akan sampai pahala pada mereka. Sebab 3 hari 7 hari ni masa yang agak kritikal. Kemudian lepas tu sentiasalah buat amal, supaya ibu bapa kita duduk dalam keadaan cahaya dengan pahala amalan yang kita lakukan. Orang yang selepas disoal oleh Munkar dan Nakir, dia ada 3 golongan pula di alam barzah ni. Orang yang dapat nikmat yang berpanjangan, orang yang dapat nikmat yang berpanjangan, kebun daripada kebun syurga. Ada golongan yang azab yang berpanjangan, orang kafir, orang munafik. Orang kafir, orang munafik, azab yang berpanjangan. Orang beriman dan beramal soleh, nikmat yang berpanjangan. Dan nikmat tadi akan bertambah lebih nikmat apabila keluarga buat amal ibadah, pahala sampai pada mereka. Apabila sedekah jariah mereka terus masih hidup, dia ambil manfaat. Apabila ilmu yang diajar, diamal oleh murid dia. Jadi pahala sentiasa datang, nikmat akan bertambah-tambah. Ini orang yang beriman amal soleh. Orang kafir munafik, azab yang berpanjangan. Satu golongan laginya, orang yang beriman tetapi banyak dosa, dipanggil usatul mukminin, dipanggil. Orang yang derhaka dia kalau orang mukmin, dia mati dalam iman tapi dosa dia banyak. Bila dia mati, dosa sudah tidak bertambah. Tetapi kalau anak cucu dia buat amal ibadah, maka pahala akan bertambah. Maka azabnya akan diringankan oleh Allah. Akhirnya azab tu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin yang derhaka tadi ni, didoakan oleh orang yang hidup keampunan. Allah terima doa, maka diringankan azab mereka. Ada ni. Jadi kita ni sama je. Kita ada mak ayah belaka, tok nenek belaka. Motivasi lah. Kita nak buat amal, nak pahala atas dunia, kita tak nampak. Kita nak duit je atas dunia ni. Tu mana? Kita atas dunia ni nampak duit je. Pahala tak nampak. Kita ingat, mak ayah kita dalam kubur, nak duit ke nak pahala? Mereka nak pahala. Kitalah perbanyakkan buat amal ibadah, supaya bertambah pahala mak ayah kita dalam kubur. Kalau mereka beriman soleh, mereka dapat nikmat mereka akan bertambah-tambah. Kalau mereka banyak dosa, dia azab mereka akan dikurangkan. Akhirnya azab mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati dalam iman, selagi belum qiyamah, mereka masih lagi ada harapan. Sebab apa? Selagi belum kiamah, mereka ada anak, cucu, cicit, cuik sampai kiamah. Dan mereka ada sedekah jariah pada masa hidup. Mana mereka masih lagi ada harapan selagi belum kiamah. Mereka mati, dosa sudah tidak bertambah, tapi pahala mereka bertambah. Ini daripada anak cucu. Ini bicara bab akhirat lah ni, bicara bab kematian. Dan ridwan yang menunggu syurga, dan Malik yang menunggu neraka. Malik ni Malik Zabaniyah,
yang menunggu neraka, yang jaga neraka. Dan raqib dan atid, satu pada kanan mukallaf dan satu pada kirinya, kiri mukallaf, menyurat menulis keduanya raqib atid akan sekalian kebajikan dan kejahatan. Kita raqib sebelah kanan catat kebaikan, atid sebelah kiri catat kejahatan. Masyhur kita seumpama ni lah. Raqib atid sebelah kanan sebelah kiri, masyhur kita begini. Tapi pandangan yang muktamadnya, raqib atid bukan nama kepada malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan dia panggil malaikat katabah. Katibun katabah. Malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Raqib adalah sifat mereka, atid adalah sifat mereka, bukan nama. Bukan nama. Raqib atid bukan nama bagi malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Raqib atid adalah sifat bagi malaikat yang mencatat kebajikan dan kejahatan. Raqib malaikat yang hadir, atid malaikat yang memelihara. Pada ni. Tapi kita dan kitab ni tak ni. Raqib malaikat sebelah kanan catat kebaikan, atid malaikat sebelah kiri catat kejahatan. Kita masyhur kita gitu. Setengah pandang mengatakan raqib atid sebelah kanan dan raqib atid juga sebelah kiri. Raqib atid sebelah kanan, raqib atid juga sebelah kiri. Sebab Al-Quran, dalam Quran kan, dalam ayat ni apa ni? Dalam ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bukan gitu. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bukan raqibun wa atidun, bukan. Bukan raqib dan atid. Raqib atid. Mana belah kanan pun raqib atid, belah kiri pun raqib atid. Belah kanan raqib atid catat kebaikan, belah kiri raqib atid catat kejahatan. Setengah pandangan tidak. Raqib atid bukan nama malaikat. Raqib atid makna kepada raqib malaikat yang hafiz, atid malaikat yang hadir, yang sentiasa akan bersama dengan anak Adam. Raqib atid akan sentiasa bersama dengan anak Adam. Raqib atid tidak akan meninggalkan anak Adam, melainkan pada tiga masa. 3 masa saja raqib atid akan berpisah daripada anak Adam: ketika qada hajah, ketika jima', ketika mandi. Ketika qada hajah, raqib atid tidak berada bersama kita. Ketika jima', ketika mandi. Ketika qada hajat boleh buat maksiat lah, raqib atid tak ada. Walaupun raqib atid tak ada, raqib atid tetap boleh mencatat kebaikan dan kejahatan. Faham ni? Raqib atid tak ada masa tengah qada hajat. Boleh buat apa-apa lah. Ada, walaupun raqib atid tidak ada, tapi tetap dapat mencatat. Yang tidak berpisah dengan anak Adam, walaupun ketika qada hajah, ketika jima', adalah malaikat hafazah. Malaikat hafazah, malaikat yang menjaga anak Adam. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa man khalfihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tu malaikat, dia panggil malaikat hafazah. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ni yang pelihara, yang jaga anak Adam. Malaikat hafazah tidak akan berpisah dengan anak Adam, walaupun ketika qada hajah, walaupun ketika bersetubuh, walaupun ketika mandi. Dipanggil malaikat hafazah yang Allah jadikan 2 malaikat selepas ditiupkan roh, selepas jatuh benih ke rahim ibu, Allah Ta'ala jadikan 2 malaikat yang menjaga anak Adam sampai anak Adam meninggal. Dia panggil malaikat hafazah.
malaikat hafiz hafazah yang menjaga anak Adam daripada perkara yang memudaratkan. Itu tugas malaikat pada zahir. Pada hakikinya semuanya qada qada. Mencatat kebaikan kejahatan qada qada. Memelihara anak Adam qada qada. Malaikat adalah hamba Allah, hamba yang lemah. Dan wajib i'tikad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Lagi pula pada rukun iman yang ketiga, beriman dengan sekalian kitab secara ijmal dan beriman dengan 4 kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran secara tafsil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.